Program Prihatin Pasca Banjir merupakan inisiatif mahasiswa universiti dalam membantu mangsa banjir dengan memberi kesedaran mengenai persediaan awal banjir. Program ini dipengerusikan oleh Zarul Iskandar, Timbalan Pengerusinya Syazrun Effendi serta dibantu oleh Muhammad Fikri, Nur Farhin, Muhammad Mahfiz, Syakir Ehzan, Syarifuddin, Siva Priya, Wan Muhammad Akil dan Siti Fasihah. Nama yang diberi Akil. Hari ini aku nak bentang tentang latar belakang banjir. Kalau korang nak tahu, sejak kebelakangan ini, banjir ni dia sering berlaku terutamanya kepada kawasan bandar. Lebih teruk lagi apabila ia berlaku kepada penduduk yang tidak pernah mengalaminya lagi. Banjir ni mendatangkan pelbagai akibat sosial. Contohnya dari segi mental, lepas tu harta benda rosak. Banjir besar ni juga memusnahkan banyak rumah dan infrastruktur serta ia memerlukan perbelanjaan yang besar untuk kita baiki dan membersihkan kawasan banjir. Bahkan bukan tu je, banjir juga menyebabkan kematian disebabkan masa tidak dapat selamatkan diri daripada bencana. Dan juga mereka ni kurang pengetahuan cara untuk menghadapi banjir. Banjir besar yang berlaku di pantai barat baru-baru ni telah membuktikan bahawa orang ramai belum bersedia dan kurang pengetahuan tentang cara-cara untuk mengatasi banjir. Oleh itu, pentingnya kesedaran untuk mengatasi banjir supaya orang ramai ni lebih bersedia. Bak pepatah, sediakan payung sebelum hujan, jangan sediakan payung sebelum abang payung. Program Prihatin Pasca Banjir merupakan suatu inisiatif mahasiswa universiti dalam membantu mangsa banjir di samping memberi kesedaran berkenaan persediaan awal semasa banjir. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang isu banjir yang begitu serius dan merisaukan sejak kebelakangan ini. Program ini akan dipromosikan di laman seseorang dan media sosial berkaitan info-info terkini bantuan dan berita pasal banjir agar orang awam lebih peka tentang isu ini. Program ini juga akan mengedarkan bahan bantuan kepada mangsa banjir dari segi makanan, minuman, pakaian, kit pertolongan cemas dan sebagainya. Juga mengadakan sesi ceramah daripada pihak JPAM dan Bomba Malaysia dalam topik persediaan awal agar dapat mengurangkan kebergantungan mangsa kepada pihak berkuasa semasa banjir berlaku. Komuniti di bandar atau luar bandar dalam sesebuah negara, khususnya golongan yang diklasifikasikan sebagai mudah rentan dan tersisih, seringkali berdepan dengan pelbagai masalah dan defisit keperluan yang menuntut diadakan inisiatif preventif dan intervensi dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Namun sehingga ke hari ini, fenomena global itu yang melanda negara-negara membangun masih tidak terdaya ditangani secara berkesan dan menyeluruh oleh agensi kerajaan yang berkaitan. Kegagalan agensi kerajaan bertindak balas secara efektif terhadap permasalahan komuniti dan keperluan kumpulan sasar kerap kali berpunca daripada praktis kerajaan yang syarat dengan kerenah birokrasi, melibatkan pelbagai prosedur dan mengambil tempoh masa yang lama sebelum inisiatif pembangunan untuk rakyat terlaksana, sehingga implikasinya kebajikan kumpulan sasar tak abai. Berikutan daripada kelompangan dalam menyediakan perkhidmatan untuk menjangkau komuniti sasar berkenaan, maka gerakan sektor ketiga atau sektor sukarela muncul sebagai sektor alternatif dalam menangani isu-isu komuniti tersebut. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk memberikan khidmat atau bantuan kepada komuniti yang gagal atau lewat dihulukan bantuan oleh sektor kerajaan. Organisasi ini perlu diberikan peranan lebih di dalam kalangan masyarakat setempat dalam aspek perancangan, pelaksanaan dan projek pembangunan. Pelibatan aktif di dalam kalangan masyarakat membolehkan kita mencari penyelesaian kepada masalah mereka secara bersama, kerana ahli komuniti diyakini lebih tahu akan situasi atau masalah keadaan setempat yang mereka hadapi, serta lebih arif akan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Melalui projek inovasi ini,
Semua ahli kumpulan kita telah melibatkan diri dan mengambil satu jawatan masing-masing untuk menjalankan program ini dengan sistematik dan rancas. Program ini untuk membantu mangsa banjir untuk bangkit semula meneruskan hidupan selepas dilanda musibah harus dipuji. Kita melakukan tugasan seperti kutipan dana melalui talian dan menyediakan makanan dan minuman, memberi barangan seperti sumbangan, menyediakan kursi meja dan khemah dengan membagikan tugasan masing-masing kepada setiap ahli kumpulan. Untuk menjamin keberkesanan projek ini, pihak Universiti Teknikal Malaysia Melaka telah menjalin kerjasama erat dengan memberi bantuan dan sokongan. Pihak Universiti Teknikal Malaysia Melaka berperanan membantu dari aspek penguatkuasaan dan bahan kempen serta membenarkan penyebaran kempen tersebut. Bagi menjayakan program ini, antara cadangan dan penyelesaian yang kami lakukan ialah: pertama, dapatkan maklumat tentang tempat yang berisiko banjir sebelum melakukan program kesedaran terhadap masyarakat setempat. Kedua, menyeru masyarakat setempat melakukan gotong royong, memeriksa dan membersihkan lubang air seperti longkang atau saluran najis di kawasan kediaman dan sekeliling kawasan perumahan. Ketiga, menyuruh masyarakat setempat menyediakan peralatan kecemasan dan bekalan makanan secukupnya. Keempat, menyeru masyarakat setempat menasihati dan mengajar ahli keluarga cara-cara bertindak semasa berlaku kecemasan di rumah. Kelima, menasihati masyarakat setempat supaya menutup suis elektrik, injap utama bekalan air dan gas jika berlaku banjir. Dan yang terakhir, memberi pendedahan tentang insurans bencana seperti insurans bencana alam kereta. Dalam pembincangan ini, kehadiran semangat bantu-membantu antara satu sama lain iaitu dapat memupuk semangat kesepaduan antara sesama warga Malaysia. Apabila terjadi kesepaduan antara sesama warga tempatan, ini akan menghasilkan hubungan kesepakatan yang lebih erat. Pemilihan tajuk ini adalah disebabkan oleh berlakunya banjir dalam masa yang singkat. Dengan itu, sebagai penduduk tempatan haruslah bantu sesama sementara menunggu bantuan datang. Mengambil langkah pertama ini dapat menghindari masalah lebih besar seperti kematian. Banjir juga memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada penduduk. Antara beberapa kesan jangka pendek termasuklah kematian, lemas, kecederaan, pendedahan terhadap toksik dan penjangkit-berjangkit, terutama yang melibatkan penyakit bawaan air seperti kepialu, hepatitis, leptospirosis, taun dan keracunan makanan. Dalam keadaan ketika berlakunya banjir ini, ramai yang akan menjadi kelang kabut. Perbincangan ini membincangkan tentang penciptaan projek iaitu untuk memupuk kesedaran pada setiap warga dan apakah langkah yang harus dilakukan ketika berlaku kejadian alam ini. Sementara di dalam setiap penduduk mempunyai orang yang kurang kemampuan seperti orang tua, orang kurang upaya dan kanak-kanak. Sebagai generasi yang masih mempunyai tenaga dan mempunyai kemudahan seperti bot ataupun sampan memberi pertolongan terhadap mereka. Akhir sekali, semua pihak harus bekerjasama untuk mengurangkan kesan banjir. Usaha untuk menjadi negara maju akan terbantu sekiranya negara terpaksa menghadapi kehilangan aset berharga seperti buruh mahir. Secara tuntasnya saya melaporkan, dengan adanya program tentang kesedaran tentang bahayanya banjir ini akan dapat lebih memberikan penduduk setempat untuk lebih membuat persediaan awal tanpa bantuan oleh pihak berkuasa dan dapat mengurangkan risiko kerosakan harta benda. Selain itu, program ini lebih mendapat meringankan beban yang mungkin akan terjejas semasa banjir oleh penduduk. Tip keselamatan awal juga dapat mencegah risiko kehilangan harta benda dan nyawa semasa menghadapi banjir. Akhir kata, setiap masyarakat perlulah memupuk diri untuk sentiasa bersedia lebih awal sebelum terlambat. Anda mampu mengubahnya.